Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, insya-Allah tazkirah kita yang ringkas dalam siri Ihya Ramadan hari ini, tajuknya mengenai rezeki yang dikongsi bersama. Jadi melalui tajuk rezeki yang dikongsi bersama ini, kita akan faham konsep zakat dan juga sedekah. Jadi bila kita sebut tentang zakat, tahulah zakat harta, zakat fitrah. Zakat fitrah pada bulan Ramadan, zakat yang wajib dikeluarkan. Tapi saya akan mulakanlah dengan pengenalan zakat. Jadi kalau kita sebut daripada zakat tu, dari segi bahasa tu, iaitu dia bersih dan suci. Kita sebut zakat dari segi bahasa, mana dari segi lughatan artinya bersih dan suci, iaitu membawa makna pembersihan dan kesuburan. Kenapa? Kerana dengan mengeluarkan zakat, harta pencarian dan simpanan menjadi bersih. Jadi daripada harta kita tu ada hak milik orang lain. Ini kita faham sini lah. So, bila kita keluarkan zakat tu, sebenarnya kita membersihkan kita punya harta dan menyuburkan harta kita. Dan kita kena faham yang zakat harta kita ni, harta yang kita kumpulkan dan sebagainya, ada harta mutlak milik orang lain. Itu zakat dari segi bahasa. Dari segi syarak pula, bermaksud mengeluarkan sebahagian harta atau hak milik kepada mereka yang layak menerimanya dengan kadar tertentu. Maksudnya kita mengeluarkan sebahagian harta ataupun hak milik kita kepada mereka yang layak menerimanya dengan kadar yang tertentu. Itu zakat dari segi lughatan dan istilahan. Maknanya apa yang kita perolehi, rezeki dia murah, rezeki dia murah Allah Subhanahu Wa Taala, yang alhamdulillah lah rezeki dia mencurah-curah. Kewajipan zakat itu harus ditunaikan. Jadi bagi mereka yang tidak berkemampuan, tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi yang keluarkan zakat yang setiap tahun ni, kalau dia ni mampu, wajib dia mengeluarkan setiap tahun. Jadi itulah yang dimaksudkan, apa saja yang kita ada tu kita berkongsi dengan orang lain. Jadi para pendengar sekalian, perlu kita faham di sini, zakat dengan solat ni dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus solata wa atuz zakata, dan dirikan solat, tunaikan zakat. Jadi maksud situ dia sebelah-sebelah aje. Mana perintah solat tu Allah sebut solat, sebab tu Allah sebutkan tentang zakat. Jadi kita faham situ artinya perintah dia tu memang wajib. Allah dah perintahkan solat dan Allah suruh kita tunaikan zakat. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Sekarang ni mengenai hikmah berzakat pula. Kalau kita berzakat, kita keluarkan zakat setiap tahun dan sebagainya, tapi kita tak faham, kita orang kata tu tak tahu apa sebab zakat. Sebab zakat dia dah wajib. Apa lagi dah wajib, bayar je lah. Dah cukup nisab. Dah cukup haul, cukup nisab, bayar je. Tapi kita kalau faham hikmah berzakat itu, lagi kita rasa sifat besar hati ataupun kita keikhlasan tu timbul lah. Maksud saya di situ, bila kita keluarkan zakat, kita tahu hikmah berzakat ni, akan rasa lagi keikhlasan tu. Bukan saya di sini maknanya selama tidak ikhlas, tidak. Maknanya bila kita belajar atau kita keluarkan sesuatu tu, kita tahulah ni significance dia, apa hikmah dia. Macam kita contoh, kita solat, tunaikan solat, apa hikmah tunaikan solat. Kita berpuasa, apa hikmah kita berpuasa. Jadi bila kita tahu dia punya hikmah dia, lagi kita akan kejar pahala dia. Kita kejar dia punya manfaat. Itu sebabnya kita kena tahu apa hikmah berzakat.
Nombor 1 sekali, khidmat berzakat adalah salah satu cara pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nombor 1 itu khidmat zakat tu adalah cara, apa orang kata tu, cara pengabdian diri terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan cara mengeluarkan sebahagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Siapa tu orang lain? 8 asnaf yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 asnaf yang ditentukan yang mereka ini layak mendapat zakat. Wang zakat, wang yang dikeluarkan, duit itu pergi kepada mereka-mereka yang di bawah 8 asnaf ini. Dan yang kedua pula, kesanggupan mengeluarkan sebahagian kecil daripada harta ini dipanggilkan amalan jihad, iaitu pengorbanan. Bila kita keluarkan zakat itu tidak akan menjadi miskin, takkan jadi apa-apa lah, takkan jadi apa-apa pun. Memang kadang saya dulu pernah terima soalan, dia first time nak keluarkan zakat, jadi tanya saya, Ustaz, saya nak keluarkan zakat, jadi saya sekarang ada letaklah, sekarang ada 6,000 Ustaz dalam saya punya simpanan 6,000. Dia tanya saya kena keluarkan 6,000 ke Ustaz? Dia soalan itu muskil. Dia jumpa saya tu, dia berhadapan dengan saya, dia muskil macam kena keluarkan 6,000 ke? Tapi kita kena faham lah, 2.5% je daripada harta kita yang perlu dikeluarkan. In total tu Allah cuma nak 2.5% saja, 2.5% sahaja daripada harta keseluruhan harta kita. Itu je harta yang sebahagian, sebahagian. Sebab tu bila kita baca balik tadi dengan istilahan dia tu, tak mengatakan keseluruhan harta, tetapi sebahagian harta milik kita yang diberikan kepada orang lain. Okay. Jadi para pendengar sekalian, hikmah dia adalah amalan berjihad. Jihad kecil iaitu pengorbanan. Dan yang ketiga pula, membersihkan perasaan dendam dan juga hasad dengki orang fakir terhadap golongan yang berada. Jadi bila hikmah zakat ni, dia membersihkan sifat apa? Sifat dengki ke hasad, saya tak mengatakan semualah, tapi hikmah itu membersihkan sifat-sifat tersebut daripada golongan yang berkurang kemampuan kepada mereka yang Allah berikan harta. Maknanya duit memang orang kata tu tak habis lah, makan tak habis lah orang kata. Ini semua yang dikatakan mengikis sifat perasaan hati ke dendam ke terhadap mereka-mereka dalam kluster ni lah. Okay. Dan yang keempat pula, melenyapkan, ni bagi mereka yang ada harta ni, hikmah berzakat ni melenyapkan sifat bakhil ataupun kedekut dengan harta. Sebab itulah cerita Piramli pun ada juga haji bakhil. Saya tengok cerita tu, saya lupa tajuk cerita dia tu. Dan dipanggil pun haji bakhil. Bakhil tu artinya pelokek lah. Okay, dan kita pun tahu lah kisah-kisah zaman Nabi SAW, bagaimana sahabat ni tak nak keluarkan zakat dan sebagainya, bagaimana peperangan tercetus selepas wafatnya baginda SAW. Apabila Abu Bakar menjadi khalifah, peperangan tercetus antara mereka yang enggan bayar zakat dan juga mereka yang murtad daripada Islam. Jadi sebabkan zakat tu, zaman bila Nabi SAW wafat tu, ada golongan jumpa pada Abu Bakar mengatakan bila Nabi dah wafat, mana zakat pun dah kira wafat jugalah. Itu kira perumpamaannya lah, Nabi dah wafat, mana zakat pun kira wafat juga. Tapi itu semua atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an beri amanah kepada mereka supaya terus membayar zakat. Tapi ada yang mereka degil. Mereka masih gunakan konsep Nabi tak ada, artinya zakat pun tak ada. Itulah bermulanya peperangan Yamamah. Peperangan Yamamah zaman Abu Bakar radhiyallahu an tercetus kepada mereka yang enggan bayar zakat dan juga mereka yang murtad Islam. Yang kelima pula, mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tahulah kadang kita ni ada duit lebih dan sebagainya, kita jangan terlalu rasa ni hasil titik peluh saya. Jadi suka hati saya lah, saya nak keluarkan ke tanah ke, ini hak saya. Kita kena ingat para pendengar sekalian, segala harta, betul kita yang mencari harta itu, kita bekerja, kita titik peluh kita sebagainya, tapi itu atas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau Allah tak nak bagi pun, Allah tetap tidak akan bagi.
Jadi dengan itu kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak yang diberikan, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluarkan zakat setiap tahun membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi amalan berzakat ni sebenarnya para pendengar sekalian bertujuan membentuk masyarakat saling bantu dan bersikap adil. Jadi berzakat ni, amalan berzakat ni sebenarnya dia membentuk masyarakat saling membantu dan bersikap adil. Bersikap adil situ okey. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut sesiapa yang menunaikan zakat hartanya, niscaya orang itu telah membuang bahagian-bahagian yang buruk daripada hartanya. Hadis riwayat Tabrani. Maksud di sini adalah siapa yang dah tunaikan zakat harta tu, niscaya dia telah membuang bahagian-bahagian buruk daripada hartanya. Maksudnya bahagian-bahagian buruk hartanya iaitu harta yang ada kat tangan dia tu bukan milik dia. Maknanya dia tak sepatutnya makan daripada harta tu, tak patut makan, sepatutnya dia kena bagi kepada orang lain. Itu maksudkan dia keluarkan zakat harta tu. Jadi itulah zakat harta tu adalah milik hak mutlak orang lain. Jadi dia tak seharusnya makan. Jadi kalau kita faham bahasa ini adalah dia dalam harta kita tu sebahagian itu hak milik orang lain. Jadi buruk untuk kita bagi kita makanlah. Sebab itu milik orang lain, tapi kita makan juga. Jadi itulah maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pendengar sekalian, kita pun dah faham lah zakat ni kita hari ni saya tidak kongsilah bagaimana perkiraan zakat dan sebagainya lah, tapi saya kongsikan yang rezeki yang Allah berikan kepada kita ni kita harus kongsi bersama. Ini sesuai dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi bila kita faham tentang zakat ni, satu zakat harta, satu zakat fitrah. Okey, jadi zakat fitrah ni pula syarat dia adalah Islam. Bukan Islam tak wajib lah. Dan yang kedua pula dia seorang merdeka. Hamba tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga pula mempunyai harta lebih daripada keperluan. Jadi kita tengoklah, kita nak bayar berapa lah. $5 punya ke atau $7 punya lah. Kita tengok ikut pada beras yang kita makan di rumah. Okay. Jadi bila sekarang kita dah faham lah tentang rezeki yang dikongsi bersama ni, mudah-mudahan ini menjadi satu manfaat buat kita semualah para pendengar sekalian. Dan insya-Allah lah bila kita ada harta yang lebih tu, jangan lupa untuk tunaikan zakat. Kenapa? Kerana zakat ini Allah dah perintahkan sebelah je dengan solat. Kewajipan solat tu sama juga dengan kewajipan untuk mengeluarkan zakat. Jadi itu sajalah daripada saya, tazkirah ringkas mengenai zakat ini, rezeki yang dikongsi bersama. InsyaAllah para pendengar sekalian, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan mudah-mudahan segala amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk daripada saya, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.